Berusaha Cikgu Anwar Ahmad untuk kita punya tetamu dan yang akan berkongsi dengan kita pada malam ini, yang merupakan orang lama dalam gayung selama 37 tahun dan merupakan pengasas Arwah Asy-Syifa juga. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Cikgu Anwar untuk perkongsian kita malam ini. Sediakan Cikgu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan seperguruan, alhamdulillah malam ni dapat berkesempatan untuk kita bersama-sama dalam kita punya sembang-sembang ataupun wacana ilmu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan PLKU yang bersemangat, yang bersungguh untuk menghidupkan kembali persahabatan, persaudaraan, berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman bersama dengan yang lain. Dan alhamdulillah di bawah pimpinan Cikgu Idris yang saya kenal. Cikgu Idris saya kenal sejak tahun 90, masa khusus di UKM. Di mana masa itu Cikgu Pak Ngah Rosni yang mengajar, dan saya dan juga Cikgu Azman diminta membantu untuk khusus jurulatih kot, ataupun membantu jurulatih lah tu. Jadi memang daripada situ lah saya kenal Cikgu Idris, memang orang yang bersemangat. Siang bersilat, malam datang ke bilik minta ilmu, minta petua dan sebagainya lah. Dari situlah perkenalan saya dengan Cikgu Idris, alhamdulillah. Sampai hari ini masih lagi ada dia punya perhubungan satu rahim, alhamdulillah. Itulah gayung kan, kita masih kekal dalam kitanya persaudaraan sama gayung. So, terima kasih juga pada semua yang bersama-sama pada malam ini, sama ada melalui Google Meet ataupun Facebook. Jadi insya-Allah saya telah diminta oleh Cikgu Idris untuk berkongsi ilmu. Jadi saya kata boleh, tak ada masalah, sebab hari ini pun saya free sebenarnya. Tapi masa Cikgu Idris telefon memang free lah. Rupanya selepas saya dah ikat, dah berjanji, saya dah keluar poster, ada 2 event hari malam ni sebenarnya. Ada 2 event serentak. Satu event khusus rawatan, saya terpaksa rakam je lah. Selepas Malaysia Minggu, saya terpaksa rakam je lah. Kemudian pukul 10 pun saya ada event di bawah Akademi Arwah Asy-Syifa pula. Diorang buat event last minute. Sebab penceramah tu boleh hanya pada hari ini. So kata tak apa, teruskan. Lepas habis ni baru saya join dengan Akademi Arwah Asy-Syifa punya program lah. InsyaAllah malam ni saya cuba kongsi seperti mana yang dihajati tentang petua dalam persilatan. Saya ni taklah pandai sangat, tapi itulah berasal pada pengalaman. Sebab saya pun seperti rakan-rakan sekalian juga, guru yang sama kita ni, ada bawah daripada asuhan Cikgu Din Kajang ataupun Datuk Syarudin. Saya dah mula berkecimpung dengan Datuk Syarudin ni daripada tahun 89 lagi. Dah mula bersilat dengan Cikgu Din ni. 30 tahun yang lempau lah, dah mula dah. Dah alami dah apa yang saudara-saudara alami, saya dah alami dah dulu. Dah dilanyak dah, sama lah. Semua zaman tu zaman muda kan, so okey lagi lah kan. So tu antara banyak yang saya kongsi, banyak yang dikongsi dengan saya tentang petua, tentang falsafah dalam silat seni gayung. Sebab pesanan dia kata kalau kita dah hitam culuk 4, kita ni ialah sebagai guru silat. Bila guru silat ni kena banyak cerita tentang konsep, tentang petua untuk nak bentuk peribadi murid-murid kita. Bukan sekadar mengajar di gelanggang dengan aspek skill, tapi kita kena banyak kongsikan petua dan konsep dalam persilatan. Supaya murid kita tahu tentang apa yang mereka buat melalui silat itu dapat dibentuk bukan hanya persilatan tetapi juga bentuk akhlak dan juga mereka punya kefahaman. Jadi saya dilatih oleh Cikgu Din supaya kalau nak buat kerja, nak buat apa-apa mesti berdasarkan fakta. Nak sembang kena ada fakta, itu yang dia ajar sampailah hari ini. Nak sembang dengan dia mesti ada fakta, tak ada fakta dan diam. Dengar sahaja. So hari ini insyaAllah saya nak kongsikan tentang petua yang mana saya punya pengalaman, saya olahkan. Petua ini sebenarnya merupakan, bahasa sekarang ni lah konsep ataupun formula ataupun kaedah. Sama lah tu. Benda-benda ni formula ke kaedah ke petua ke lah benda yang mudah. Mudah untuk kita buat tanpa perlukan amalan. Itu senang cerita. Petua ni mudah. Buat, konsep dia buat jadi, tak buat tak ada apa-apa. Itu ya.
Buat insya-Allah jadi, tak buat tak ada apa-apa. Dan dia tak memerlukan amalan. Tak amalan. So saya akan pecahkan kepada 4 sebenarnya. Dalam petua ni yang saya rumuskan ada 4 perkara. Iaitu pertamanya petua menerusi pengalaman. Saya akan jelaskan satu persatu, saya tunjukkan dia punya pecahan dahulu. Yang satu lagi, petua ini berdasarkan pada makrifat. Pengalaman berdasar pada makrifat, petua yang berdasar kepada hikmah dan juga berdasarkan kepada usul kejadian. Keempat perkara ni, keempat-empat pecahan ataupun klasifikasinya tidak memerlukan sebarang amalan. Tidak memerlukan sebarang amalan yang kita kena baca tiap hari, 40 hari ke 40 kali satu hari, tak ada. Faham, tahu, buat, jadi insya-Allah. Itu betul. Saya pernah bincang sebelum minggu lepas dalam seminar khusus dalam kelas ilmu usul, saya dah bincang dah tentang klasifikasi lah. So dalam petua saya bagi pada 4. Ini berdasarkan pada pengalaman saya lah. Pengalaman saya dalam persilatan. So saya kumpulkan ada 4 petua sebenarnya. Okey, yang pertama kita cerita tentang pengalaman. Petua pengalaman ini ialah di mana orang dulu-dulu, guru lama-lama dulu, mereka ni telah menjalani latihan demi latihan, telah buat satu tu berkali-kali. Jadi apa yang berlaku lah, mereka simpulkan daripada apa yang mereka dah buat selama ini, mereka simpulkan jadi satu petua, maknanya satu kaedah yang mudah. Maknanya berdasar ada pengalaman, dia buat kesimpulan, buat macam ni cukup. Maknanya berdasar pada latihan yang dah lama dia buat. Itu pengalaman lah. Dia buat try and error lah. Tapi sebenarnya orang dulu ni mereka bukan hanya bersilat, mereka pun memang brilliant sebenarnya. So itulah konsep di mana petua berdasarkan pada pengalaman. Sebagai contoh, dalam persilatan kita silat seni gayung, yang mana pernah ikut seminar khusus pukulan tangan kosong, saya dah kongsikan ilmu bagaimana nak mempercepatkan, nak lajukan pergerakan kita berdasarkan kepada petua yang hanya diambil daripada gerakan asas yang basic sekali, itu gerakan tapak harimau, iaitu tumbuk pintal tali. So berdasarkan pengalaman saya bersilat daripada tahun 84, ada di situ dalam gerakan asas itu yang tumbuk kiri kanan, kiri sisiran, kita perlukan gerakan tapak kita tu. Dalam senaman tua dipanggil sebagai labuh dalam dan labuh luar kaki kita tu. So di situlah kalau kita faham tentang petua silat gayung ini, di situ kalau kita faham, kita boleh applykan dalam kita punya pukulan, menjadikan pukulan kita lebih laju, lebih mantap. Daripada petua kat situ. Petua kaki tu je. Gerakan kaki tu nampak macam, orang kata macam bodoh-bodoh kan. Tapi itulah rupanya Datuk Mia dah ajar kat kita kat situ, tapi dia simpan rasa sebut. Supaya murid dia cari. Belajar dan cari conclusion. Dapatkan konsepnya. So Datuk Mia ni dia tahu konsep. Tapi dia hajar pecahan. Tapi dia nakkan kita belajar banyak-banyak. Last kali kita simpulkan dapat macam mana yang dia faham. So dalam situ saya akan ajar dalam gayung punya khusus, saya akan ajar berdasarkan pada gayung punya silibus. Daripada tapak tu ya. So pada tapak tu sebenarnya kita tengok, dia akan melibatkan, kalau pusingan tapak kaki kita tu, dia akan melibatkan gerakan daripada buku lali, lutut, pinggul. Bawah naik ke atas. Dia kena naik berturutan. Di situlah petua-petua dia. Itu dah pengalaman. Contoh satu lagi lah segi macam senaman. Senaman Melayu. Senaman Melayu ni dia punya konsep dia lah, dia bersenam ataupun buat ragangan bina otot yang ada pada sendi. Itu senaman Melayu. Bukan kita buat macam angkat berat, ada. Senaman Melayu dia lebih pada kekuatan sendi. So otot-otot sendi yang akan diperkuatkan. So dalam senaman itu juga dia ada kaitan dengan buah tapak kita, iaitu dia melibatkan kalau tangan bahagian atas, petua dia melibatkan sendi pergelangan, siku, bahu, pinggang.
So tengok, kalau kita cek balik kita punya senaman, pastikan ada benda tu. Mana pergerakan mesti melibatkan siku, pergelangan, siku, bahu dan pinggang. Kalau daripada bawah pula, dia akan melibatkan pergerakan buku lali, lutut, pinggul, pinggang. Itu senaman Melayu. So makna dia senaman itu akan menyebabkan kita buat regangan ataupun kita mantapkan otot-otot bahagian sendi. Bila otot tu kuat, sendi kita kuat. So Melayu punya style, senaman dia untuk kuatkan sendi, bukan untuk besarkan otot. Lepas tu orang Melayu dulu pesilat, badan dia kecil tapi tough. Okay? Bukan dia besar-besar ada. Badan dia okey tapi tough. Padat. Sebab sendi yang diperkuatkan. Okay? Itu konsep petua menerusi pengalaman. Okay. Teruskan dengan yang berikutnya, petua menerusi usul kejadian. Yang kedua, so, usul kejadian ini lebih kepada unsur alam. Contohnya, kita gunakan petua, contohnya kata kayu tas. Okay, dengan bawa kayu tas dalam hutan, binatang liar akan lari. Sebab apa? Sebab kejadian alam ini, Allah jadikan untuk kita gunakan. So, kalau kita mengkaji, sebab tu dalam Quran Allah kata, tidakkah kamu memikirkan tentang kejadian alam? Mana Allah suruh kita fikirkan kejadian langit, bumi, bulan, matahari, pokok. Fikir dan dapatkan dia punya kegunaannya. So, contoh untuk khusus kejadian ni kita gunakan kemuning hitam. Okay? Untuk apa? Untuk anti sihir. Kan? Kita ambil kemuning hitam, kita rendam air panas, minum air dia. Sebab kemuning hitam tu memang dah ada energi begitu. Allah jadikan memang khas untuk anti sihir. So, kita yang kena mengkaji, tahu kita gunakan. So, ilmu-ilmu ni dah semakin lama semakin berkurangan. Tak ramai orang dah yang masih lagi menguasai ilmu-ilmu akar, ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu besi, ilmu-ilmu batu. Tak ada dah, tak ramai. Kita kalau sakit, cari yang moden. Contoh kayu kenaung. Kan? Kalau terluka, sapu je. Lepas tu lah pendekar dulu digunakan dia punya bulu ataupun sarung kayu dengan kayu kenaung, sarung keris. Bagi bila tertikam, dia ambil dia punya kayu tu dikikir, sapu saja hilang ataupun berhenti darahnya. Itu dipanggil usul kejadian. Kena faham. Yang ini kena belajar tentang pokok-pokok kejadian-kejadian dia. Contoh lagi, macam contoh kita gunakan kalau budak-budak kena rasuk ataupun kena gangguan, letakkan dengan kasturi kijang. Kan? Wangian. Letak, calit, hilang. Benda tu lari. Sebab kasturi kijang tu memang khusus untuk benda tu. Asalnya kasturi itu daripada mana? Daripada syurga. Di mana dibawa oleh Nabi Allah Adam bersamanya daun-daun daripada syurga. Bagi makan pada kijang-kijang. Betul, kijang tu adalah pundi-pundi kan. Pundi juga akan menghasilkan bau. So, kita pun masak. Minyak tu lah minyak bau-bau syurga. Bila bau syurga ini, dia akan menstabilkan dari segi energinya, metafizik, dia akan menstabilkan energi tubuh kita. So, kita ni bila energi kita stabil, gangguan tak boleh masuk. Itu dia. Kalau pada kita stabil, energi kita sama seperti Nabi Adam. Stabil, gangguan tak akan masuk. Kalau ada gangguan, dia akan keluar. Itu cara semula jadi. Nampak tak? Ini dipanggil usul, petua usul. Mana guna, jadi. Guna, jadi. Okay? Itu ni. Itu usul. Mana kita kena carilah. Contohnya macam kata Raja Kayu kan. Usul juga. Kalau kena gangguan, just bakar je, keluar asap, dia akan lari. Sebab memang usul begitu. So, orang dulu ni dia dah faham dah. Sebab mereka ni memang itu dia punya persekitaran. Okay, hutan, okay, pokok-pokok dia dah biasa dengan benda tu. So dia gunakan. Cuma kita ni belajar tak belajar tapi tak nak belajar. Kan? Tahu tapi tak nak buat sebab kita anggap macam temeh-temeh lah benda tu. Kan? Contoh kalau katakan teras betam. Okay? Pegang. Tu dia guna oleh orang silap lah. Teras betam, pegang genggam, tumbuk orang. InsyaAllah muntah darah. Tak perlu nak baca wa'iza batastum batastum jabarin, tak payah. Petua sahaja. Nampak? Jadi petua ni mudah. Dia tak payah nak jampi, tak payah nak apa. Pakai, jadi. Yang mustahak,
tahu asal usul, tahu manfaat tu. Yang ni yang kena belajar. Patut orang silat, sebab orang dulu orang silat ni, dia punya senjata tu semua ada bisa, ada penawar. Ada bisa, ada penawar. So kena tertikam, ada penawar dia. Dia dah dapat dah penawar kat keris, dekat dia hulu ke apa, sebenarnya dia dah. Dia dah siap. Kita yang tak erti kan, kadang kena tikam, jenuh. Pergi hospital. Okay, ni ya. Okay, yang kedua tu tentang usul petua yang berdasar pada usul kejadian. Yang ni kita kena belajar dengan orang-orang yang mahir tentang bab batu, bab kayu, okay, bab macam ni. Saya cuma tunjukkan contoh-contoh lah, sebab kita nak bincang ada satu bab yang lebih musah lagi sebenarnya. Contoh macam lagi dalam mandi minyak. Okay? Ini saya bayar dengan Tok Mio sini lah, Abang Tok Mio. Okay? Dia kata kalau buat mandi minyak, pastikan jangan buang lagi dia punya hampas kelapa. Tanya kenapa? Dia kata kalau berlaku perkara tak ada gini, contohnya celup-celup minyak, panas melecur, ramaslah hampas kelapa untuk mengurangkan kepanasan. Benda ni ada pasangan, panas sejuk. Okey? Macam kita nak makan cili, tak nak pedas, makan cili dengan tangkainya sekali. Nampak? Tu betul-betul. Kalau makan cili saja memang cari naas. Makan dengan tangkai, insya-Allah. Macam makan durian kan? Air minum daripada dia punya tu kan, dia punya kulit tu. Tu dia punya penawar dia. Tu ada negatif, ada positif. Ada racun, ada penawar. Ini dipanggil sebagai petua usul kejadian. Yang ni memang kena cari guru lah. Cari orang yang expert bab-bab macam ni. So kita tahu, dapat benda tu, pakai sahaja. Dan kita etikatkan benda tu ada energi yang memang Allah dah tetapkan. Kita guna sebabnya untuk jadi. Bukan benda tu power. Ada benda-benda yang terpakai jadi kebal. Ada. Pakai pegang jadi kebal. Tak payah baca apa pun. Tapi sebab energi tu memang khas untuk itu. Kita berlandaskan tauhid, Allah yang mengizinkan. So petua ni mudah. Tak payah nak jampi siapa, tak payah nak amalan. Itu petua. Sebab tu orang suka pakai petua. Dan kalah jampi dengan petua. Masuk yang ketiga, yang lebih high level, petua yang berdasarkan pada makrifat. Yang ini memang kita kena, tauhid memang kena kukuh. Tauhid memang kena kukuh. Dan sebab inilah menyebabkan guru-guru kita menurunkan ilmu kebatinan. Sebab anak muridnya tak capai tahap tauhid yang sepatutnya, so ditakuti anak murid akan riak, dia ajar cara kebatinan. Maknanya kena buat amalan berterusan. So contohnya, pernah tengok tak macam mana orang dulu dia ubat kanak-kanak sakit gigi dengan hanya gunakan tukul besi dan juga paku. Teknologi akal apalah kaitan tukul besi dengan paku kan? Dia ambil paku, dia makrifatkan paku sebut dan dia ketuk pada kayu. Sama ada pokok ataupun kayu. So, apa yang ada kat sini? Dia makrifatkan sedang menukul, sedang memaku kesakitan pesakit. Kesakitan budak tu. Dengar, dia just makrifat je. Tapi kat sini dia perlukan makrifat, dia perlukan tauhid yang kuat. Serah. So dia just bismillah ketuk. Tung, tung, tung. Automatik budak tu akan sakit dan hilang sakitnya. Sakit sebab apa? Sebab paku tu masuk dan hilang sebab sakit tu hilang. Itu orang dulu punya ilmu. Ilmu makrifat. Dan ilmu ni memang high level. Kalau tauhid kita kuat, kita boleh mengisbatkan Allah. Maksud dia, melihat apa yang kita buat, kita nampak segala-galanya Allah yang menjadikan, Allah yang mengizinkan. Itu dipanggil sebagai isbat. Kita akan melihat Allah punya perbuatan, Allah punya sifat, Allah punya asma' dizahirkan di alam ini. Bila kita buat kerja, kita buat apa-apa, kita tauhidkan, bukan aku yang buat, tapi Allah yang menggerakkan aku. Itu tauhid. Sebab tu kena high level sikit. So makrifat tu tentang gigi. Contoh lagi tu tentang ilmu melangkah. Ilmu melangkah yang saya belajar. Nak keluar rumah, contoh nak balik kampung. Petua dia keluar rumah dengan tidak baca pun semua tu, keluar rumah, pejam mata, bayangkan pintu rumah yang kita nak pergi. Ataupun balik kampung, bayangkan wajah ibu, wajah ayah. Bayangkan kalau clear, nampak clear, hati rasa aman damai, jalan. Petua dia.
Kalau kita rasa tak clear, tak nampak clear, hati pun mudah hulana, tunggu seketika. Baca Al-Fatihah ke apa. Sampai tenang, nampak clear, tenang, baru jalan. Ini amalan orang tua. Amalan pelangkah. Kenapa buat amalan ini? Amalan makrifat. Makrifat dia bayang aja. Dia nampak clear, hati rasa okey, baru jalan. Kalau tak clear, dia berhenti. Dia akan baca Fatihah sebagainya sampai clear. Baik, contoh dia takdirkan, katalah saya keluar rumah pada pukul 10 pagi. Saya akan pergi ke KL. Ditakdir pukul 11, masa tu sampai katakan 11, ditakdir dalam kita punya kitab, pukul 11, accident. Anwar akan accident pada pukul 9 pagi, tepat di tempat sekian. Dia tercatat dalam azali. Dan takdir boleh diubah dengan doa. So kita bila buat amalan petua sebabnya, kita berhenti seketika, rasa berat hati, rasa tak nampak, kita tahan. Kita tunggu seketika mungkin 2 minit. Baca Fatihah, baca apa kan. Dah lega, baru jalan. So kita dah terlewat 2 minit dah. So tempat yang tadi pukul 11 yang kita sampai patut 11 tu tempat sekian tu, kita sampai lewat 2 minit. So takdirnya kita dah terlepas daripada accident. Accident berlaku depan kita. Itu petua melangkah. Itu dia punya senarionya, macam mana berlakunya. So itulah satu usaha kita macam kita doa. Kita tunggu jap. Sebab dia ada kaitan. Kita ni nak kita boleh berinteraksi dengan alam. Hati kita ni. Kalau rasa guna-guna rasa ni jangan bergerak. Itu petua dia. Nak keluar rumah, rasa berdebar, rasa apa, tunggu. Baca dulu apa yang patut, dah lega baru jalan. Mana pergi keluar melangkah dengan langkah ilmu, langkah alif, langkah ali, langkah yang ada ilmu. Petua. Itu ya petua. Mana dia tak baca pun, dia makrifat, rasa, aman-aman, jalan. Itu ya petua, okey? Itu petua perjalanan lah. Nanti saya akan kongsi lepas ni petua mandi. Macam nak makrifatkan. Okey. Kemudian yang keempat, ini petua hikmah dipanggil. Petua menggunakan hikmah. Okay. Bila hikmah ni pula, dia akan melibatkan guna ayat Al-Quran. Okay. So dekat sini juga, kalau kita tahu gunakan petua, petua dia kena pakai makrifat, dia kena tauhid yang kuat. Sebab itulah kat sini dah menyebabkan amalan kebatinan dimula diajar pada murid. Sebab murid ni lambat sangat nak belajar tauhid, lambat pula nak dapat dia punya tauhid tu tak berkuat, tu Tok Guru ajarlah amalan kebatinan. So masalah ni bila buat amalan kebatinan, murid ni akan percaya kepada amalan, bukan kepada tauhidnya. Okay. Contohnya. Okay, contoh ya. Ayat yang ini. Ayat yang biasa digunakan oleh pesilat-pesilat, oleh orang silat. Okay. Bagi saya ayat ni lah ayat yang basic untuk mengisbatkan. Mana dia ayat ni kalau kita faham betul-betul, dia punya conclusionnya ialah apa kita buat, kita mesti nampak Allah yang menggerakkan kita. Allah yang menjadikan. Contoh memanah, kan? Bukan sebabkan busur, bukan sebabkan pemanah, bukan sebabkan panah tu yang smart. Yang menyampaikan anak panah ke sasaran ialah Allah yang menyampaikan. Sebab itulah memanah ni dalam tu ada kekuatan. Dia nak bina bukan hanya fokus. Fokus tu tak ada, panah tak ada fokus semuanya. Panah kita tahu konsep, kita nak belajar penyerahan. Panah yang sepatutnya belajar penyerahan. Jadi lah. Wa ma ramaita is ramaita walakin Allah rama. Mana bukan aku melempar tapi Allah yang melempar. Bukan aku yang mana tapi Allah yang menyampaikan panah kepada sasaran. So belajar tentang penyerahan. So bila petua ni, petua hikmah, dia akan gunakan ayat Quran. Dan dia kena faham maksud ayat sebut dan digunakan dengan syarat mesti mengisbatkan Allah. Mana melihat bukan aku yang lontar, Allah yang lontar. Bukan aku yang mana menyampaikan, Allah yang menyampaikan panah aku. Bukan aku yang pancung, tapi Allah yang menyampaikan, Allah yang menggerakkan. Yang di sinilah boleh terhasilnya ilmu-ilmu peringkat tinggi tanpa amalan. Nak pakai kipas nandung, boleh pakai kaedah petua hikmah. Kalau kita tahu nak guna. Kalau tak tahu guna, terpaksalah kita buat amalan kebatinan. Duduk atas etika semayang, baca dalam 40 kali satu hari, 40 hari. Lepas tu ijazahkan. Jadilah ilmu kebatinan. Kalau kita faham tentang tauhid, mengisbatkan Allah, tak payah ilmu kebatinan. Kita hanya buat petua hikmah. Baca dan faham, buat. Contoh.
Bila Rasulullah SAW dikepung, semasa dia nak berhijrah ke Madinah dikepung kan. Siapa suruh buat? Dibaca ayat. Ayat apa yang dibaca? Dia dibaca ayat yang ini. Ayat Yasin ayat 9. Itu dipanggilkan petua dan hikmah. Ambil pasir, baca, baling. Rasulullah mengisbatkan Allah segala-galanya. Tapi sebab kita tak faham, jadi kita buat apa? Kita buat amalan. Jadikan baca ayat ni contohnya satu hari 40 kali, amal sampai 40 hari, jadi amalan kebatinan. Pada benda ni, faham ayat tersebut, tauhid pada Allah, baca, buat. So, ini merupakan petua hikmah dipanggil. So ini just penerangan tentang yang saya simpulkan. Dalam petua ni ada 4 perkara, iaitu tentang pengalaman, tentang makrifat, tentang hikmah, tentang ilmu usul. So lepas ni bolehlah cari guru yang boleh mengajar petua. So bila petua yang best tanpa amalan. Petua yang best tanpa amalan. Buat jadi, tak buat tak ada apa-apa. Kalau tak buat tak ada apa lah. So highlight malam ni saya nak ceritakan, saya nak kongsikan tentang mandi tapak. So mungkin boleh jadikan apa jawapan bagi bila mak bapak tanya tentang mandi tapak, boleh cerita tentang saintifik. So mandi tapak ni untuk apa? Kita tahu kan, untuk basic, untuk tak jadi murid gayung. Kenapa nak mandi tapak? Itu yang mustahak. Dan apakah hukum mandi tapak ini? Kita nak tahu. Basic fiqah, satu benda tu lah harus untuk dilakukan. So mandi ni bersifat harus. Buat tak ada apa-apa, tak buat tak ada apa-apa. Harus. Boleh jadi mandi ni kepada sunat. Mandi sunat ada apa? Mandi sunat Jumaat, mandi sunat taubat, mandi sunat hari raya jadi sunat. Makruh mandi pakai air panas, sebab dia berubah dia punya hukum. Wajib mandi bila kita berhadas. Haram mandi bila mandi pakai air najis, kan pisiran mengantar apa air kencing, lembu sebagainya. Pak. So hukum mereka mandi tapak ni harus. Jangan dimasuk dengan unsur-unsur khurafat. Itu je. Jadi harus. So saya akan kongsikan dia punya apa yang boleh diterangkan dan ada petua-petua. Sebab saya highlight malam ni lah nak kongsi petua air je. Air yang kita selalu gunakan. Air je. So dah tahu bahan utama penumpang tapak, air, limau, sintuk. So apa kaitan dalam kita nak adakan petua dalam kehidupan kita? Kita tengok sikit air. Ajak usul air. Air ini usulnya ialah sesuatu benda yang Allah kata punca kehidupan. Sesuatu yang hidup asal daripada air. Setiap kejadian Allah kata punca daripada air. Maksud dia kata air tu, setiap kehidupan dia ada sel. Sel ada fitoplasma, dia ada air. Dalam sel ada air. Setiap kehidupan ni dia punca pada air. Air itu pada sel. So setiap orang, setiap binatang, setiap benda hidup dia ada sel. Dalam sel tu ada air. So nak tengok apa kaitan air tersebut. So dia punya konsepnya, air ini asal daripada syurga. Dan bila yang syurga, air ini suci lagi menyucikan. Itu sifat air. Usul air dari syurga dan sifat dia suci lagi menyucikan. Ustaz dah ajar ni, dah kongsi ada 2 perkara daripada syurga, iaitu kasturi kijang, kedua air. Benda-benda ni yang boleh kita pakai, kita boleh menstabilkan energi tubuh kita. Bila pada kita energi kita stabil, automatik sihir ke gangguan ke negatif akan keluar. Termasuklah radiasi-radiasi yang bukan-bukan akan keluar. Itu gunanya kita gunakan usul. Usul. So air pada syurga. So konsep ataupun dia punya kaedahnya lah, air itu suci lagi menyucikan. So konsep itu ya. Dan kalau tengok segi kajian dalam Al-Quran juga mengatakan, dia dah semak dalam Quran ada 32 kali perkataan tentang lautan. Manakala 13 perkataan tentang daratan.
menunjukkan dalam Quran dah bagi dah. Bab air 71%. Bab darat 28%. Maknanya memang betul lah. Saya mengkaji bahawa tubuh kita ni terdiri daripada 70% air. Yang lebih itu 30% ialah kita punya badan kita ni. Itu kajian sains dan membuktikan. Mana Quran dah cakap lama dah. Sains hanya membuktikan tentang itu. So apa yang kita nak buat dengan benda ni? Quran Al-Furqan, dan dialah menciptakan manusia daripada air. So Nabi Adam daripada tanah dan kita ni lepasnya daripada air. Air pada mana? Daripada yang terpancar daripada sulbi dan juga dada. Mana dia benih laki benih perempuan bercantum jadi benih, zygote jadi janin jadi manusia. So kita ni asal daripada air. Dan dalam kita ada tanah. So makna dia kita ni memang dah sinonim dengan air, manusia ni. So saya akan kongsikan bagaimana kita nak gunakan air ini untuk dalam kita punya kehidupan. Bukan hanya persilatan tapi untuk kehidupan kita. Okay. Bila kita lemah, bila kita tension, beremosi, automatik gelombang badan kita ni akan reduce, akan kurang. Okay. So bila kurang kita akan stres, kita akan mudah diganggu. Dan air yang suci lagi menyucikan ini, dia boleh menstabilkan semula gelombang-gelombang tubuh kita. So, maknanya kalau kita mandi tapak sekali masa nak masuk gayung, tujuan dia lah untuk supaya murid ini menyucikan zahir dan batinnya supaya dia bersedia untuk terima ilmu. So, falsafah dia supaya murid tersebut bersihkan diri dia nak terima ilmu supaya senang masuk. Tapi kita tak pernah nak cerita pada kita punya murid. Kita hanya suruh dia mandi pun mandi. Kita tak ajar yang sepatutnya. Tak bagi tahu dia tentang dia punya konsep. Mandi ni untuk apa? Untuk menyucikan diri kita. Zahir dan batin. Bersihkan niat, bersihkan tubuh. Supaya mudah terima ilmu. Yes. Jadi bila murid tu mandi, energi dia akan sempurna. Dan bukan buat sekali. Mandi tapak memang sekali. Maknanya dia selepas itu, kita jadikan petua setiap hari kita mandi. Dengan adanya niat. So bayangkanlah kalau kita mandi setiap hari tanpa niat, kita hanya bersihkan tubuh kita sahaja. Tapi tak bersihkan dalaman kita. Okay? So air ni dia bila masuk badan kita, dia akan cari tempat-tempat yang frekuensi rendah. Dia akan baiki. Itu fungsi air. Dia akan baiki ya. Dan saya nak tunjuk satu kajian. Okay? Lepas saya nak cerita bab air ni, nak tunjuk kajian dia. Okay. Pernah dengar tentang orang ni tak? Masaru Emoto. Orang saintis daripada Jepun dah meninggal dah. Okay. Mengkaji hanya bab molekul air. Dia kaji apa tentang molekul air? Dia kaji tentang macam mana bentuk molekul air. Okay. Molekul air tu daripada dia ambil air kotor, air bersih dia kaji. Air kotor bentuk dia rodoh. Air bersih bentuk sekian-sekian. Dia kaji air Zam-Zam bentuk dia paling smart. Dia punya color, dia punya sinaran paling smart. Dia kaji air yang kotor, bila dia ucap dengan ucapan yang baik, jadi bersih. Okay? So hasil kajian dia, saya tak cerita panjang, hasil kajian dia ialah, manusia ni ada getaran. Sebab apa? Sebab kita ada sel. Sel itu bergetar. Bila sel bergetar, kita sihat. Bila sel monyok, kita lemah. Okay? Sebab apa sel monyok? Sebab dia punya air dah berkurangan. Contohnya macam pokok. Pokok layu sebab apa? Sebab sel tu dah lemah. Dia dah kecut. So bila siram air, dia kembang, sel segar balik. Macam kita lah. Kalau kurang air, minum kurang, mandi kurang, kita akan lemah. Dan efek bila lemah, kita mudah kena gangguan, kena sihir, kena kacau dan sebagainya. Emosi. Okay. Dan dia punya dapatan daripada kajian dia berdasarkan molekul air. Okay. Dia ambil air, dia buat kajian dia punya molekul. Dia kata, dengan hanya ambil air, tengok air, membayangkan saja dengan daya pemikiran, dengan perkataan, kita ucap, baca bismillah ke, baca cakap yang baik ke, okay? Dengan muzik,
yang ada dekat keliling air tu, dan dengan tampal pun boleh. Boleh nama yang elok-elok, nama Rasulullah ke tampal. Nama isteri tampal, dia buat kerja dah. Kalau tampal nama isteri jadi apa? Jadi buruk air tu punya molekul. Ini tuan-tuan boleh baca lah dalam ni. So 4 perkara. Dengan kita membayangkan, dengan bercakap, dengan adanya muzik ataupun alunan zikir, dengan tampal, menyebabkan molekul air akan berubah. So di sinilah bila kita mandi tapak, air tersebut kita jampi dengan Al-Quran. Okay? So air itu akan berubah molekul jadi molekul yang lebih bersinar-sinar. Okay, air itu dah bertenaga. Pak, air. So bila kita mandi, hukum sains mengatakan getaran yang kuat akan pengaruhi getaran yang lemah. Bila kita lemah, kita mandi air yang ada energi, automatik badan kita akan bergetar-getar energinya. Okay, badan kita akan bergetar. So badan kita ni energi akan jadi energi seperti mana bacaan yang kita baca dalam air sebut. Kalau Fatihah lah. So automatik badan kita dah bersemangat, kembali pulih. Masa itulah kalau ada jin tak jin, dia akan keluar. So bila murid tu dah buat macam tu, dah mandi dengan tu, barulah kita boleh ajar dia silat. Maknanya kita tak nak ada gangguan-gangguan lain dalam badan dia. Okay? Tambah lagi, kita masukkan dengan limau. Limau tu untuk apa? Okay. Badan kita ni, dia perlukan asid. Itu segi sains. Okay? Sebab apa asid? Sebab dia sebagai protection supaya kuman-kuman, bakteria masuk, dia akan serang. Asid tu akan memusnahkan. Jadi kita mandi dengan air limau berasid, dia akan kembalikan badan kita punya keasidan. So dia akan bina protection daripada kuman-kuman. Okay, selain pada membersihkan kita punya daki, kita pakai limau untuk protection bakteria tu. Dan segi sainsnya juga, bila mandi air campur limau, dia ada bau. Bau yang original tu, dia akan masuk menerusi liang rumah ni. Okay? Rumah kita ni sebagai antena. Dia akan rakam, dia akan hantar ke signal ke otak. Atau apa? Bila kita bau limau, dia akan menyegarkan otak kita. So, bila mandi limau ke apa, menyebabkan kita bersihkan badan kita, kita proteksi badan kita daripada virus ke daripada bakteria, dan kita betulkan kita punya gelombang minda dan emosi. Automatik minda akan clear, emosi akan clear, jasad energi akan clear. So kita jadi orang yang luar biasa. Itulah tujuan mandi sebenarnya. Okay? So di sini, apa kita nak buat ialah setiap kali mandi, kalau mandi tapak tu ikut guru yang baca, sekarang ni kita cuba amalkan, ni yang pesan guru saya lah. Bila setiap kali mandi, kita niatkan. Mandi tanpa niat, mandi kosong. Mandi wajib tanpa niat, tak sah. Kan? So mandi dengan niat. So kita mandi, contohnya mandi hari Jumaat, niat mandi sembahyang Jumaat, hari Jumaat, dapat pahala. Dan niat mandi hari raya, dapat pahala. So niat mandi, apa nak buat? Kita niat supaya Allah bersihkan tubuh badan kita zahir dan batin daripada sebarang kotoran, sebarang unsur negatif. Ya Allah, kau bersihkanlah tubuhku ini daripada sebarang kotoran, sebarang apa-apa yang negatif. Bayangkanlah kita buat tiap-tiap hari. Kita mandi, bersihkan jasad, bersihkan dalaman kita. Hanya dengan niat sahaja. So orang dulu dia buat baca, dia mandi dengan niat dengan petua. Tu ada yang baca apa, mandi dalam kolam, kan ambil gayung, dia pusing dulu 7 pusingan 8 jam, baca dulu. Dia ada usul. Tu petua dulu. Kita kan pakai paip ni. Bila buka paip, air mengalir, kita niatlah. Ya Allah, sebagaimana air ini suci lagi menyucikan, kau sucikanlah tubuhku ini, jasadku ini, batinku ini daripada segala kotoran, segala yang negatif, yang tak elok, keluarkanlah. Dan kita makrifatkan. Saya dah masuk dah petua makrifat. Petua hikmah dan makrifat. Makrifat keluar segala yang tak elok. Bayangkan yang keluar warna hitam. Setiap kali mandi, kita proses tubuh kita daripada segala penyakit. Dan bila kita pakai limau, dia akan menyebabkan badan kita bau wangi. Bau yang semula jadi. Ingat, bila kita kena sihir, jin ikut kita menerusi bau badan kita. Sebab itulah kita bila orang kena sihir, mandi limau.
limau purut ke, limau nipis ke, sebab nak bagi badan kita bau, hilangkan bau asal. So automatik macam decol lah, makna dia kalau kata apa perlu pandu tu kita musah dengan tu lah. Kita akan mandi limau. Okay? Tapi kita mandi air biasa dulu kan. Baca mandi air pahit dulu. Air yang suci lagi menyucikan. Korang baru mandi dengan limau. Supaya apa? Supaya badan kita ni bersih daripada bau-bau yang tak elok. Supaya jin tak boleh nak follow kita. So orang yang selalu kena ganggu, tidur malam mimpi bukan-bukan, kena sihir, mandilah limau. Okay? Supaya nak hilangkan bau badan dia, supaya jin tak ikut. Itu petua. Jadi mandi tapak bukan hanya mandi tapak. So kita bila gunakan dalam kehidupan kita sebagai petua mandi. Bayangkanlah setiap malam hari kita mandi limau. Kita bersihkan energi kita dengan bau otak kita ni fresh. Okay? Dengan bau-bau limau purut, limau nipis, bau tambah dengan bunga kan. So semua nak bagi otak kita, minda kita, emosi kita tenang dan stabil. Itu petua. So air ni sifat dia juga ialah sejuk dan basah. Dia sifat sejuk basah, dia akan menghapuskan sifat panas. Okay? Itu konsep dia. Jadi, gunakan petua ni, saya biasa syorkan pada rakan-rakan yang mana ada buka kedai dan sebagainya. Nak ngelakkan perbuatan sihir dan kianat, gunakan unsur air. Letak air dekat pintu rumah, dekat pintu kedai ataupun dekat atas. Apatah lagi air sebut kita lah baca dah satu kan. Fatihah 4 ku ayat kursi supaya air bila dibaca sesuatu dia akan rakam energi tersebut. Okay, letak dekat pintu. So bila datangnya unsur-unsur negatif, air akan tangkap dulu. Air akan serap gelombang tu dulu. Itu petuanya. Okay. Nak best lagi tambah dengan garam. Air garam ni dia cepat menangkap gelombang-gelombang yang bukan-bukan. So hasil dia, kalau air tu bersih, dia tengok lepas tu air tu dah kotor, dah keruh, buang, tukar lain. Itu petua. Sebab itulah kalau kawan-kawan yang ada kedai, saya galakkan sediakan air pancut, kecil kat depan kan. Air tu berpusing, berterusan. So dia akan menghasilkan energi sejuk dan basah. So bila ada kek sihir, air tu akan settlekan dahulu. Kalau tengok juga orang yang bergendang ni, yang saya belajar juga lah. Saya pun belajar bergendang tapi tak pandai pun. Belajar dia ajak petua lah. Kadang-kadang dalam bergendang ni, orang letakkan di dalam gong tu sedikit air. Di belakang gong tu. Kata kenapa? Sebab itu kalau ada orang nak sihir ke, biarlah gong tu pecah dulu. Maksudnya dia air tu sebagai kata penangkis. Sebab tugas dia terima gelombang. So petua dia, kat rumah kita letaklah air. Kat 4 penjuru, kat atas, baca sikit, letak garam. Itu petua lah. So, petua air ni banyak kita boleh gunakan. Letak kat rumah, masa kita mandi. Itu betul-betul yang kita boleh gunakan dalam kita punya kehidupan. Sebab kita ni sebagai pesilat, yang penting adalah kita kena pastikan tubuh badan kita sihat. Tubuh sihat, rohani sihat. Okay? So cara nak sihatkan tubuh kita dengan air. Minum air yang secukupnya. Saya galakkan bila minum air, setiap kali minum, Bismillahirrahmanirrahim. Sama kalau minum kat kedai, kawan-kawan kan. Ambil kawan-kawan sembang, kena yang mulut celupar, mula keluar yang ayat bukan-bukan. Bodoh, bahlul, bangang. So air tu akan rakam energi sebut. Bayangkanlah kita minum air tu. Tanpa bismillah. Masuk gelombang-gelombang, bodoh, bangang, bahlul semua tu. Rosak. Lepas tu dah sebelum minum, bismillah. Kalau orang santar pun dah bismillah, dah settle dah benda tu. Itu petua-petua. Petua minum, petua mandi. So banyak lagi petua-petua sebenarnya yang dalam bab mandi ni. Tapi saya kongsi yang ni lah maknanya sebagai pembuka cerita, nak tahu tentang apa itu petua. Inilah petua dia. So saya lakukan tentang mandi. So kita biasa kalau mandi dengan air garam, limau. Tapi mulakan mandi air mutlak dahulu. Disuli dengan air tersebut supaya badan kita akan kembali bertenaga. Sebab bersilat perlukan energi luar dan dalam untuk bersilat. Dan musuh kita kadang tak tahu kan, musuh serang kita sihir apa semua, biar kita tak sedar pun dia sihir, tapi benda tu dah settle macam tu ya, insyaAllah. Itulah mungkin yang saya boleh kongsi lah. Dalam petua, sebab masa pun sejam, saya pun sebenarnya habis ni saya nak sambung dengan kelas lain. Tapi saya tetap buka untuk soal jawab lah kalau ada pertanyaan. Silakan. Takat tu sajalah yang saya boleh kongsikan untuk malam ini.
Okay, start balik pada pengurusi majlis. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Dengan perkongsian yang sangat padat berkenaan dengan petua, dan harapnya kita semua dapat ambil iktibar dan perkara yang baik berkenaan dengan, dan sedikit idea lah kenapa itu namakan petua. Atau dalam bahasa orang putih dia panggil rule of thumb. Dia kira shortcut pada semua daripada pengalaman ni. Jadi kita buka sedikit untuk soal jawab. Ada satu soalan dulu cikgu yang ni paling awal sampai tadi. Orang dulu-dulu selalu cakap kuat lagi petua berbanding doa. Macam mana cikgu? Mohon huraikan. Ulang balik. Orang dulu-dulu selalu cakap kuat lagi petua berbanding doa. Okey. Baik. Yang ini, dia mengamalkan petua dengan tauhid. Okay, maksud dia cakap apa, dia bersandarkan direct pada Allah terus. Maksudnya dia boleh cakap, contoh ada ayat melempar kan. Bukan aku lempar, Allah melemparkan. Maksud dia terus direct dengan Allah, maksudnya dia terus tauhid pada Allah. Ataupun mengisbat pada Allah. So itu merupakan doa sebenarnya. Doa tak hanya macam tu. Kadang kita doa pun, yalah kita doa tapi kita baca doa, bukan berdoa. Masalah kita baca, bila baca kita tak menghayati. Tapi bila pakai petua ni, dia memahami konsep tersebut. Contohnya yang tadi saya kata yang gigi kan. Dia buat bukan buat saja, dia kena bayangkan, kena tauhid pada Allah. Oh, dia buat jadi. Kalau tak tauhid pada Allah, tak jadi. Tu petua, itu petua segi makrifat. Sebab tu kalau kata cakap pun dahsyat. Banding dengan doa. Kadang doa kita hanya baca tapi tak berdoa, tak menghayati. Sebab itulah betul lebih elok berdoa. Dan betul lebih elok pada jampi-jampi sapah sebenarnya. Okay. Baik cikgu. Harapnya yang bertanya tadi cikgu Am kita boleh menjawab soalan cikgu Untuk soalan seterusnya cikgu, daripada Darul Mokhtar dari Gelangan UKM. Saya tertarik dengan petua senaman yang dikongsikan tadi. Saya ada beberapa soalan. Ya, ada 3 soalan. Yang pertama cikgu, adakah terdapat jenis senaman yang tidak sesuai untuk diajar kepada kanak-kanak? Yang kedua, adakah terdapat jenis senaman yang dilarang atau boleh merosakkan tubuh yang kita buat tapi kita tak tahu? Yang ketiga, latihan secara tradisional iaitu secara orang lama berlatih setiap hari untuk meningkatkan kekuatan. Latihan moden ada rest day untuk membolehkan badan kita adaptasi dengan bebanan. Bagaimanakah kita boleh menggunakan kedua-dua konsep latihan ini dalam kita belajar silat? Okey, berkenaan dengan senaman, sebab itulah kalau boleh dapatkan betul-betul senaman yang pure, yang senaman Melayu. Sebab senaman Melayu ni dia lebih tertumpu kepada sendi-sendi, bukannya kepada otot. Senaman yang pada sendi. Dan kadang nak ajar kanak-kanak pun jangan libatkan senaman kepada otot. Sebab tu kita kena tahu senaman-senaman yang melibatkan sendi. Kalau saya senang, kalau ni saya tengok dalam saya punya Facebook, apa YouTube, senaman alif. Senaman tu yang saya ajar senaman alif tu senaman regangan untuk daripada buku lali, lutut, pinggul, pinggang, tulang belakang, belikat, bahu, siku, perlangan, tengkuk. Satu sama untuk semua. So saya kata senaman tu sama untuk orang malas. Buat satu untuk semua benda. So, senaman itu kalau buat berulang kali, katakan buat 11 kali, dah cukup untuk kita dah regangkan sendi, dah boleh main dah. Simple lah. Sebab dia hanya libat pada otot-otot sendi sahaja. Okay? Dan sama-sama kalau kita guna nafas, kita akan dapat stamina. So yang ni memang kena belajar lah sama-sama ni. Kita kena belajar. Sebab nak tahu yang mana yang okey, mana yang tak okey. Tapi kalau kanak-kanak, elakkan senaman bebanan. Elakkan senaman bebanan. Sebab akan merosakkan orang. Okay? Akan memantukkan ini pembesaran lah. Tu kata senaman di petua tu, sendi tu. Senaman melibatkan sendi-sendi. Tu kena buat surat lain lah untuk senaman kan. Macam mana nak senaman. Pasal PKU ada buat senaman dengan apa tu, dengan geng-geng senaman tu. Okey lah kan. Senaman Melayu ni dia simple. Tapi walaupun tak bergerak sempat pun, tak gerak mana, berpeluh memang berpeluh. Stamina tingkat, kekuatan tingkat.
Dia punya senaman pelik. Walaupun dia tak bergerak banyak, tapi segi stamina, segi dia punya tu memang dahsyat. Sedangkan orang yang senaman bola ke apa, kalau masuk senaman Melayu pun tak tentu boleh buat lagi. Beza. Kita faham berbeza. Okey. Untuk soalan nombor 2 tadi Ego, senaman yang dilarang boleh merosakkan tubuh badan kita, tapi kita tak tahu. Yang itu kita kena belajar segi fisiologi lah, mana dia tubuh kita kan, supaya kita senaman tu kita tak melebihi gerakan yang sepatut pada tulang-tulang kita, sendi-sendi kita lah. Itu kena belajar fisiologi lah. Banyak benda-benda yang kita kena tahu, jangan melebihi apa yang sepatut yang sendi kita boleh buat. Kalau sendi tu hanya macam tu lah, jangan tu pusing-pusing pula. Tu kena tahulah segi anatomi. Yang ketiga, latihan secara tradisional, berlatih setiap hari untuk meningkatkan kekuatan. Latihan moden ada rest day yang boleh badan kita untuk adaptasi dengan bebanan. Bagaimana kita nak guna dua-dua konsep latihan ni dalam kita belajar silat? Okey, kalau latihan sukan yang biasa, kalau kita melibatkan otot, kita nak gunakan juga, kita boleh gunakan bebanan tubuh kita. So, maknanya senaman yang melibatkan otot, kalau kita bina otot juga, guna hanya bebanan tubuh kita sendiri. Untuk mendagu, kita guna badan kita sendiri, jangan guna pemberat, jangan guna dumbbell semua, gunakan badan kita sendiri. So, kalau guna badan kita sendiri, insyaAllah tak ada masalah. Kalau guna alat lain, itu yang akan menimbulkan masalah. Kena rest, kena apa lah. Kalau pakai badan sendiri, insyaAllah. Kita pakai tubuh kita sendiri, insyaAllah. Pumping apa. Okey, faham dah Ego, faham. Soalan seterusnya Ego. Sejauh mana kemujaraban petua boleh dikaitkan dengan hujah saintifik? Berdasar pada petua. Tadi saya dah tunjukkan sikit contoh-contoh kan. Mana dia contoh kata petua usul. Gunakan apa kata kemuni hitam dan sebagainya kan. So kalau kita kena kaji lah, kalau kita orang saintis kita kaji lah apa yang ada dalam kandungan kemuni tersebut. Kan, mana kaji bukan segi hanya kandungan tapi segi gelombangnya. So, bila bab-bab petua usul ni, guna benda ni jadi macam ni. So yang nak kaji bukan dia punya kuantiti dalaman tapi energi dia tu. So kena kaji dari segi gelombang-gelombang pokok ni gelombang apa. Ini gelombang apa. Ini gelombang apa. Bukan kaji apa dia punya kandungan nitrogen, tak ada. So gelombang tu yang menyebabkan dia ada kaitan dengan alergi ke apa semua. So kena buat kajian lah. Kalau sangat cakap-cakap tak boleh. Benda-benda kena buat kajian. Sebab kan macam kata air kan. Sebab doktor tu dah buat kajian. Rupanya air tu kalau baca bismillah doa, dia akan berubah jadi molekul yang bersih, yang bersinar. Bila bersinar tu masuk badan kita, automatik badan kita akan bercahaya. Hidup kita punya apa? Nur Muhammad kita hidup. Badan kita bercahaya. Bercahaya, yang gelap tu dalam badan kita, yang jin semua tu tak tahan, dia akan keluar. Benda itu segi konsep gelombang. Cerita bab ini konsep gelombang. Kena ada orang mengkaji lah. Kita tak ada orang kaji masalahnya. Kalau orang Mak Saleh kaji, kita pakai dia punya kajian. Membuktikan benarlah kata-kata Rasulullah. Okey? Baik, aku faham itu. Maknanya petua tu kalau kita kaji lagi secara saintifik, dia akan lebih menguatkan lagi petua tersebut. Baik, Ego. Untuk soalan seterusnya, Ego, apa perbezaan di antara senaman tua berpandukan dengan petua dengan senaman sains sukan? Saya sains sukan ni saya tak berapa mahir tentang sains sukan punya senaman. Okey. Tapi itulah saya tak berapa mahir dan mungkin tak berkenal tu ya, saya tak tahu sangat tentang senaman sukan macam mana kan. Tak boleh jawab. Tak tahu macam mana sains sukan tu punya senaman. Yang kata calisthenics apa semua kan. Saya memang biasa saya amalkan senaman Melayu ya, senang cerita. Mudah dan juga tak bagi efek pada tubuh. Senang. Faham, Ego. Ada soalan ni, Ego. Apakah yang dikatakan sebagai mentera? Apa beza mentera dengan petua? Okey, bab mentera ini dia dah masuk dalam cerita lain. Okey, mentera ini dia terbagi juga kepada amalan kebatinan dan juga terbagi kepada amalan ilmu usul. Ada. Yang itu saya baru jelas dalam kelas saya punya kelas ilmu usul. So, mentera ni dia sama ada yang bersifat kebatinan ataupun bersifat benda yang bukan-bukan. Maksudnya tengok mentera yang dibaca.
So kalau saya suka kalau ajar mentera ataupun saya panggil sebagai ilmu usul. Ilmu usul ialah kita baca benda tu, kita baca berulang kali. Yang kata kita alfa, kita bersantai, kita baca berulang kali. Contohnya bila mentera ni, biasa dia buat selepas sembahyang. Sebab apa? Sebab kita tengah relax. Mana otak kita ni dah kadang alfa. Okay? Kita baca berulang kali dengan penuh perasaan. Baca. Apa berlaku lah, ini melibatkan ilmu hinopsis ataupun self-programming. Bila baca berulang kali, dalam keadaan kita menghayati, dia akan masuk dalam minda bawah sedar kita. So maknanya orang tua dulu, dia suruh kita baca berulang kali supaya masuk yang kita baca dalam otak kita. Contoh, kalau kita baca, kita nak buat ilmu gagah, contoh ilmu gagah, kita baca dengan kita baca aku gagah. 40 kali satu hari selama 40 hari. Dengan kita baca dengan penuh perasaan, aku gagah. 40 kali 40 hari. Apa beza agak? Mana yang lebih efektif? Baca sambil lewat atau baca dengan penuh perasaan? So itulah mentera. Mana dia baca benda berulang kali supaya masuk dekat dia punya subconscious mind, tertanam, jadilah sistem kepercayaan. Lepas itu jadilah tindakan. So cuma mentera itu pastikan kita faham. Ya, ada mentera sebenarnya dia punya ayat tu tauhid. Dia mentauhidkan Allah. Dia punya ayat tu macam pelik tapi tauhid pada Allah. Contohnya dalam ilmu langkah ada baca tentang hey langkah Ali aku langkahkan. Yang kata hey pengizin lah. Itu maknanya wahai lah kan. Wahai boleh kan. Yang kata hey ada pengizin. Hai langkah Ali aku langkahkan. So apa itu maksud langkah Ali? Aku langkahkan. Maksudnya aku melangkah dengan langkah Ali. Dia isbatkan Ali itu ialah orang yang berilmu. Maksud dia aku melangkah dengan penuh ilmu, dengan penuh petua. Dia faham begitu. Tapi ayat dia, hey langkah Ali aku langkahkan. Kalau orang tak faham, dia baca aja. Kalau orang faham, mana dia tahu dia berjalan tu dengan ilmu, dengan petua, dengan adab. Oh faham, oh selamat. Itu mentera. Tapi kalau baca mentera yang panggil jin setan, memang powerful. Memang cepat mujarab ilmu tersebut. Sebab benda jin ni memang baca sekali pun jadi. Jangan amal lah kan. So kalau mentera ni pastikan kita ataupun guru yang ajar, dia terangkan satu persatu. Apa maksud perkataan tersebut. Dalam gayung pun ada sebenarnya. Saya kalau makan ilmu tidur, petua tidur ada. Petua mandi dalam gayung. Mentera Melayu tapi kena faham bacaan-bacaan dia. Yang ni yang saya ajar dalam kelas saya punya kelas ilmu usul yang minggu lepas. Mencerita tentang apa itu ilmu usul, apa itu ilmu kerohanian, apa itu ilmu kebatinan dan sebagainya lah, termasuk petua ni. Pecahan-pecahan ni lah. Okey, itulah mentera. So pastikan baca benda yang terfaham berulang kali supaya masuk konsep dia, nak masuk dalam subconscious mind, tertanam jadi sistem kepercayaan dan itulah kita jadi tindakan kita. Baik, Ego. Soalan seterusnya, Ego. Sebagai pesilat, apakah petua menyerang lawan? Oh, petua menyerang lawan. Ini rahsia sebenarnya, tak boleh cerita. Tapi mudah cerita, petua ialah kita punya cara menanti. Nah, cerita saya hanya bagi guideline. Cara menanti kita menyebabkan tindakan kita pantas. Salah cara menanti jadi lambat. Nanti betul jadi cepat. Itu saya cerita itulah. Maksudnya cara menanti kita menentukan laju ke perlahan kita punya tindakan reflect kita. Itu kena belajar. Itu tandanya kena pergi menghadap cikgu je. Soalan seterusnya, cikgu, saya nak tanya, adakah petua ini boleh merawat dalam kes kena rasuk atau histeria atau hanya menghalang dari gangguan benda yang jahat sahaja? Ada kes kita boleh gunakan petua untuk merawat pesakit, merawat orang kena histeria. Contoh macam orang kena histeria, ambil apa minyak kasuri kijang, sapu je. Itu sapu, kalau sapu baca lagi dahsyat. Kan? Mana dia kita memulakan energi dia. Mana dia tahu mana bila orang kena histeria ni dia punya energi tak stabil. So cari jalan untuk stabil energi dia. Paling senang jirus air. Jirus air je. Bagi dia sejuk, dia akan stabil. Senang. Sebab jin pada api, tahu air, insyaAllah meredakan dia punya gangguan. Itu cara paling senang lah. Ambil air, siram dia.
Tu antara petua lah, boleh gunakan. Oh, tu dapat lagi satu ilmu kita tu. Baik Ego, soalan yang seterusnya. Kita kena laju Ego. Soalan banyak ni. Dalam empat elemen petua, yang mana satu paling mudah untuk dipelajari dan diamalkan? Sangat mustajab bila dipraktikkan. Kalau paling mudah, petua usul lah, petua usul kejadian. Tapi kita nak kena tahulah benda tu. Kan? Contohnya pakai kayu kayu kan, pakai pegang jadi terusnya. Okay? Macam kata tanduk kebal bala. Okay? Kita pegang, tu jadi pelimun. Kita pegang, boleh hilang diri kita. Macam tu je. Kena faham dia punya konsep. Kan? Macam kita kayu kenaung tu kan. Luka, fikir sapu, dia akan hilang. Terus. Cepat benda-benda tu terus pakai je. Itu usul. Jalan tu ni sikit lah. Kita pakai segera kan. Sebab kan pakai orang Melayu ni pakai je tu jenis kayu, jenis apa kan. Dia kat badan dia ada benda-benda tu. Bila perang dia bawa benda tu kat berlaku dah ada ubat-ubat dia. Tak mesti darah macam luka macam mana pun boleh berhenti senang. Yang betul-betul tu lah. Tu kena belajar yang ni. Ini kena cek guru lah. Orang yang mahir tentang bab-bab kayu-kayu ni kan. Maknanya asalnya pun kena berguru. Yeah. Dan petua usul tadi tu yang paling senangnya. Betul. Sebab kita tahu tujuan boleh pakai terus. Tak ada masalah. Betul Ego. Kan? Tahu khasiatnya baru betul boleh jadi. Orang nak kasut bagi kayu dia settle kan. Itu mana kita tahu mana bukan kayu tu yang mana, tapi Allah jadikan kayu sebut energi dia untuk macam tu. Itu gunalah. Kan? Tapi yang menjadikan Allah juga. Allah tu sifat harus kan. So Allah kata kayu ini untuk sekian. Dia harus bagi Allah mengizinkan atau tidak mengizinkan. Suka tidak lah. Tapi segi apanya dia akan mengizinkan sebab dia bagi itu. Itu je. Baik Ego. Soalan seterusnya Ego. Apakah petua dalam menghadapi lawan yang memakai ilmu kebatinan dan kebal? Bagaimana menghadapi lawan sebegini? Adakah petua yang dapat berikan ilham untuk hadapinya? Okay, dalam menghadapi orang yang pakai kebatinan sihir, saya je bagi tahu dia, kita gunakan petua hikmah. Faham kan? Mana petua hikmah tu petua yang menggunakan ayat Quran. So carilah ayat-ayat Quran yang sesuai dengan situasi tersebut. Baca dan faham dengan sikit gerakan, insya-Allah jadi. Itu dipanggil petua hikmah. So kalau menghadap orang yang tu, carilah ayat Quran yang macam contohnya ayat apa? Ayat tentang Nabi Musa. Nabi Musa mengalahkan sihir yang Firaun kan. Geng Firaun tu buat sihir. Allah perintahkan yang Musa campaklah tongkat kamu. Ayat yang macam tu boleh guna kan. Tapi kena faham lah. Kena faham dia mentipati dia. Kita buat lah. Bila orang pakai sihir, pakai ayat tu. Itu kita petua hikmah. Kena faham. Betul hikmah kena faham ayat. Yang baca saja kena faham. Jadi kita faham tu bila faham kita akan mengisbatkan pada Allah yang menjadikan mentauhid ada Allah. Baru jadi sebab sihir dia kena mentauhid ada Allah. Kalau baca tak jadi. Konsep dah. Maksudnya gunakan petua hikmah dalam bab-bab sihir dan sebagainya. Baik Ego. Soalan seterusnya Ego. Nak tanya, petua datang dulu ke atau ilmu dulu? Sebab kebanyakan ada orang tua-tua atau orang lama menyatakan petua datang dulu baru ilmu. Macam mana tu Ego? Itu yang susah nak cakap kan. Ilmu kita pun tak tahu. Kita pun belajar mana yang datang dulu kan. Ada yang belajar ilmu, ada petua. Itu susah nak jawab lah. Macam teka-teki pula tu. Kan? Ayam dulu ke telur dulu? Pening nak jawab. Dia macam cerita ini dah macam teka-teki Pak Belalang. Tapi segi ajakannya ilmu lah. Sebab Allah mengajar Nabi Adam dengan ilmu. Dia tak ajar petua. Kan? Petua hanya datang bila dia ke bumi itu baru ada petuanya. Kan? Ada Allah mengajar Nabi Adam dengan ilmu-ilmu tertentu. So ilmu dulu daripada petua. Dalam syurga tak pakai petua kot. Dekat dunia boleh pakai petua. Segi itulah betul, segi turutan yang sebenar kan. Bagi kisah. Yep. Kalau kita tengok tadi pun yang cikgu sedangkan tadi pun petua ni datang daripada pengalaman. Ya betul. Mana datang dia buat tu dia mesti ada ilmu. Menggunakan ilmu baru datang petua. Kita ada soalan daripada sahabat kita daripada Facebook Ego. Bagaimana dengan wafak? Tangkal atau barang selalu orang Melayu pakai? Melayu ni dia memang sinonim dengan wafak. Okay? Yang ini nak terang pun susah juga sebab nanti disalah anggap salah tafsir.
Bapa ni kata boleh ke, orang kata syirik pula. Tapi ada kaitan dengan Melayu ni alam. Tu dia kena sesi lain lah. Dia tak boleh terbuka macam ni. Nanti masalah kan. Dengar kat orang tertentu kan kata bid'ah lah, syirik sesat yang saya ngajar pelik-pelik kan. So saya tak boleh jawab soalan tu lah. Bab ni. Baik Ego, faham Ego. Ini agak sensitif. Ya. Ini kalau nak bincang kita kena bincang depan-depan ni. Kalau Ini depan lagi tak boleh open sebab ini dalam Facebook kan. Semua orang dengar kan. Susah kita. semua orang dengar nanti ni. Baik Ego, soalan seterusnya Ego, kenapa petua-petua dan ilmu-ilmu ini makin hilang? Sebab kita tak nak belajar. Itu je. Kita anggap benda tu remeh-temeh. Sebab benda tu senang sebenarnya. Mudah. Tapi kita anggap macam kita ni memang sifat manusia. Dia nak yang rumit, yang pening kepala kan. Nak cari benda pelik. Itu kita nak. Kita nak fikir yang mudah-mudah. Jadi kita tak nak belajar, hilang lah. Kan? Dan orang yang ada pun dah makin yang tak ada. Dia lama hilang begitu saja. Jadi kita nak cipta balik, kita terpaksa buat benda yang sama. Kalau sanggup nak buat lah. Ya, sebenarnya rugi lah, kita banyak rugi. Dalam penyata banyak petua-petua amalan-amalan, bukan hanya petua, amalan-amalan yang boleh pakai, kita dah tinggal, kita tak pakai. Kan? Contoh macam zaman dulu kan, dia pakai amalan telepati, kan? Tanpa pakai handphone boleh cakap sama. Kan? Dia pakai ilmu hikmah, tapi kita tak nak belajar. Rugilah. Kan? Akan datang zaman-zaman bila tak boleh pakai handphone, bila tak boleh pakai apa semua dah out, nak cakap dengan orang macam mana? Nak berhubung. Amalan ni lah. Amalan teleporter boleh bergerak-gerak kan. Lepak bumi. Kan. Keluar rumah sampai ke sana. Kan. Amalan yang orang dulu ada. Sekarang dah tak ada. Sebab mungkin satu orang dulu alim-alim. Kita tak alim. Masalah tak alim. Kita tak nak belajar. Kan. Banyak amalan yang rugi. Yang kita sebenarnya kita akan guna benda ni masa akan datang. Waktu-waktu yang dah habis breakdown, komunikasi dah out. Kan. Tak boleh nak communicate apa semua. Kita nak bergerak macam mana. Kita nak berhubung macam mana. Tak baca, orang tu dah siap dah. Dah prepare untuk akan datang. Tak ada dia boleh cakap kan dengan kawan. Okey. Main hati ke hati. Kan? Rugilah kita. Saya pun tak belajar sebenarnya. Kan? Belajar-belajar pun jenuh juga nak menghabiskan dunia tu kan. Itu amalan lah. Itu kan betul. Okey. Kita lah salah kita lah. Kita tak belajar tu je sebenarnya. Faham Ego. Maknanya bagi generasi yang muda sekarang ni, pergilah belajar. Mencari petua. Sebab ini ada ilmu Ustaz kata betul, silap pun tak nak belajar sekarang kan. Hilang lah kan. Betul, silap tak nak belajar lah, tak ada lah apa nak tinggal lagi pada kita budaya bangsa kan. Dah tak ada silat, habis lah. Ustaz kata betul, silap tak nak belajar. Rasa belajar betul daripada silat kan. Jangan belajar tu, belajar betul je. Betul sebenarnya. Banyak rahsia manusia silat sebenarnya. Yang dia ajar pada murid, manusia silat banyak rahsia dia ajar. Tapi bila tak bersilat, habis semua hilang. Itu sebenarnya. Betul Ego. Soalan yang seterusnya Ego. Macam mana nak jaga amanah apabila kita memilikinya? Ini bersambung kepada petua-petua tu tadi Ego. Nak jaga amanah. Amanah segi mana ni? Amanah ilmu. Ya betul Ego. Amanah ilmu tadi. Gantung pada kita lah. Pada orang yang terima ilmu sebenarnya. Okay? Kalau kita betul-betul jaga amanah, kita akan menyampaikan pada waktu yang sepatutnya. Pada orang yang sepatutnya. Itu ya. Sampai pada waktu dan orang yang sepatutnya. Anda tengok pada orang, layak, kita ajar. Tak layak, simpan dulu. Sebab takut bila betul-betul takut orang tu ilmu ke apa, takut dia salah guna ataupun dia boleh tahap dia tu, dia akan jadi merapu. So. Kan dia buat tanpa adanya tauhid. Kita nakkan orang tu buat amalan ke, buat usul ke, buat betul dengan tauhid. Dia tak sampai tahap, contoh kita ajar budak kan. Yang mana suka, power kan. Tapi dia tak mentauhidkan Allah. Besok kita ngajar dia syirik, susah. So, amanah tu bantu pada kita. Kita ajar pada orang yang sepatutnya, pada waktu yang sepatutnya. Jagalah. Wah, dalam tu Ego. Betul Ego. Jadi Ego, saya rasa itu sahaja soalan. Kita rasa sampai di sini. Itulah soalannya untuk QC kita, QA. So, kita punya session QA. Kalau ada yang lain, insyaAllah kita berkongsi dan kita akan tanya bila kita berjumpa lagi Ego. InsyaAllah. Maaflah terlajak KFC pula perginya. Baik Ego, sebelum tu kita bagi pada Cikgu Akhtar untuk penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu Master Anwar, yang saya hormati Cikgu Idris, ahli-ahli gayung yang saya hormati sekalian.
Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih pada Master Anwar. Satu kupasan yang menarik. Tak susah nak hafal kan. Ada 4 saja. Kan? Iaitu yang pertama yang berdasarkan kepada pengalaman, yang kedua usul kejadian, makrifah dan juga berdasarkan kepada hikmah. Kan? 4 saja. Dan memang saya amat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Master Anwar bahawasanya ketua ni sebenarnya dia mengatasi jampi serapah. Ya, kalau saya berdasarkan kepada pengalaman, pernah satu ketika ada seorang budak sekolah yang 2-3 tahun tidak bersekolah, tidak mau bersekolah. Jadi apa yang dibuat oleh mak ayah dia memanggil ustaz-ustaz, Tok Bomo, Tok Syekh, ya, Darussyifat dan sebagainya datang ke rumah untuk mengubati anak dia yang tidak mahu sekolah. Jadi setelah habis ikhtiar, maka ibu dan ayah dia tu diusulkan oleh seorang Cina. Panggillah Tok Sami Cina daripada Topekong dia orang kan. Jadi dia pun Tok Sami Cina pun datang ke rumah dan dia scan rumah tu, dia ambil satu paku dan dipaku di pintu masuk rumah tersebut. Alhamdulillah kan, berkat petua itu yang orang kata apa ada dengan paku dan dipaku pada alang rumah. Kan, jadi disebabkan itu, maka mulai besoknya tu memang budak tu bersekolah sampailah sekarang. Itulah kekuatan petua. Dan saya sangat setuju dengan kupasan oleh Master Anwar tadi tentang petua sebenarnya memang mengatasi jampi serapah. Jadi kalau orang dulu-dulu Master Anwar, saya kira orang-orang silat dulu memang mereka menguasai petua. Ya, nak berjalan ada petuanya kan, nak napas ada petuanya, segala-galanya ada petuanya. Jadi kita sebagai orang silat, ya, perlulah, kalau tidak menguasai pun perlulah ambil sedikit sebanyak daripada berdasarkan apa yang diucapkan ataupun diceramahkan oleh Master Anwar tu. Mudah-mudahan menimbulkan sedikit sebanyak semangat kita untuk mencari ilmu-ilmu petua yang sebenarnya telah pun hilang, tenggelam di zaman. Jadi sekali lagi Master Anwar, saya mewakili pihak PKU mengucapkan jutaan terima kasih atas satu kupasan yang tak serabut balotak. Memang senang, mudah dipahami, dan insya-Allah kalau ada sesi-sesi yang lain kita akan terus berhubung dan kita akan minta Master untuk kupas topik-topik lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih Master Anwar ya. Assalamualaikum. Jadi Ya, Cikgu. Terima kasih Cikgu atas dengan ulasan dengan ucapan penutup tu tadi. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua. Diucapkan kepada Cikgu Anwar juga. Dan insya-Allah kita akan ada sesi wacana yang lain pada masa akan datang. Dan kita akan sama-sama lagi insya-Allah. Terima kasih kepada semua dengan penyertaan pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu dengan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih Cikgu Anwar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu. Ya. Terima kasih Cikgu Anwar. Terima kasih Cikgu. Kita beri laluan kepada Cikgu Anwar untuk program beliau yang seterusnya. Silakan Cikgu. Ya.